Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung daras maghrib kita pada hari ini daripada buku Malfuzat, kumpulan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di bawah tajuk Panduan Memohon Wawasan yang Benar. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, oleh yang demikian, Iyyaka na'budu memberitahu bahawa, wahai Tuhan kami, anugerah yang Engkau berikan sebelum ini pun tidak kami sia-siakan. Di dalam Ihdinas Siratal Mustaqim telah diberi petunjuk supaya manusia memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi wawasan, pandangan yang benar. Kerana jika rahmat dan kurnianya tidak datang membantu seseorang, maka sebagai manusia yang lemah, dia akan terjerumus ke dalam lembah kegelapan dan kesuraman sehingga dia tidak dapat berdoa. Oleh itu, selagi mana seseorang insan tidak berdoa dengan menggunakan limpah kurnia Tuhan yang diperolehnya melalui berkat rahmaniat, maka dia tidak akan memperoleh hasil yang baik. Saya pernah melihat suatu ketika dahulu dalam undang-undang British bahawa untuk mendapatkan pinjaman pertanian, seseorang perlu mengemukakan bukti beberapa aset sebagai jaminan. Demikian pula halnya dengan hukum alam. Apapun yang kita peroleh sebelumnya, apa yang telah kita lakukan padanya, jika kita tidak tersesat dengan menggunakan akal dan kesedaran, mata dan telinga serta tidak terpesong mengikuti jalan kebodohan dan kejahilan, lalu kita berdoa, maka kita akan meraih kurnia ilahi dengan lebih lagi. Jika tidak demikian, maka kita sesungguhnya telah mahrum dan bernasib malang. Sedikit saya jelaskan dalam sabda Hazrat Masih Maud ini, bahawa Hazrat Masih Maud cuba menjelaskan apabila kita berdoa, maka kita haruslah berusaha di mana apapun yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka kita telah menggunakan segala-galanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika Allah Ta'ala mengurniakan ilmu kepada kita, kita menggunakan ke jalan yang baik. Jika Allah Ta'ala mengurniakan kesihatan kepada kita, kita menggunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita menggunakan dengan baik dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala, dengan cara demikian bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan dengan lebih lagi kepada kita. Selanjutnya, makna hikmah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, ada kalanya sahabat-sahabat kita akan bertemu dengan orang-orang Kristian. Mereka akan melihat bahawa di dalam agama mereka yang jahil itu tidak ada satu pun perkara yang boleh dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Pemilik hikmah. Apakah makna hikmah itu? Yaitu wada'ul syai'i fi mahillah, yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi di dalam kepercayaan mereka, yakni orang-orang Kristian itu, anda akan dapati bahawa tidak ada satu pun tindakan atau perintah yang sesuai dengan definisi ini. Jika kita merenungkan dalam doa Ihdinas Siratal Mustaqim, maka kita akan dapat ketahui secara jelas bahawa walaupun secara zahirnya kita diajar untuk berdoa memohon jalan yang lurus, namun dengan meletakkan doa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebelumnya telah memberitahukan kepada kita bahawa ambillah manfaat daripadanya, yakni untuk memperoleh jalan kebenaran, seseorang itu hendaklah menggunakan kemampuannya terlebih dahulu sebelum memohon pertolongan ilahi. Kemudian, berkenaan dengan akhlak. Apakah itu akhlak? Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, sekarang seseorang harus memikirkan perkara apa yang seharusnya diminta. Pertama ialah akhlak yang mengangkat seseorang menjadi insan. Kita tidak boleh menyangka bahawa tingkah laku yang lemah lembut sahajalah yang membentuk akhlak yang baik. Khalaq yang bermaksud penciptaan
dan khuluq, yaitu akhlak, adalah dua perkataan Arab yang memberikan makna yang sepadan. Perkataan khalq merujuk kepada kelahiran fizikal, yaitu penciptaan telinga, hidung, rambut dan lain-lain. Manakala khuluq merujuk kepada kelahiran batin. Demikian pula kekuatan dalaman yang membezakan antara insan dan bukan insan. Semuanya terkandung dalam istilah khuluq itu tadi. Bahkan akal dan fikiran seseorang dan sebagainya, seluruh kemampuan adalah sebahagian daripada khuluq. Hazrat Masih Maud bersabda, melalui khuluq seseorang itu memperbaiki akhlak insaniahnya. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai tanggungjawab, maka dia perlu bertanya sama ada dia itu manusia, keldai atau apa. Apabila khuluq seseorang menjadi rosak, tidak ada yang tinggal melainkan bentuk fizikalnya sahaja. Sebagai contoh, jika seseorang kehilangan pertimbangan akal, dia dianggap gila dan dia hanya dianggap sebagai manusia berdasarkan bentuk fizikal sahaja. Oleh itu, akhlak itu ialah meraih keredaan Allah Ta'ala yang kelihatan secara zahir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk membentuk kehidupan kita sendiri sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW. Akhlak ini adalah asas, dan jika asas ini lemah, bangunan tidak boleh dibina di atasnya. Akhlak adalah meletakkan satu batu bata di atas bata yang lain. Jika satu bata tidak sejajar, seluruh dinding akan menjadi bengkok. Betapa benarnya yang telah dikatakan oleh seseorang di dalam syair bahasa Farsi yang bermaksud, apabila pembina meletakkan bata yang bengkok di permulaan, dinding itu akan tetap bengkok walaupun sampai ke bintang Suraya. Selanjutnya Hazrat Masih bersabda, dengarlah dengan penuh perhatian terhadap perkara-perkara ini. Saya telah melihat ramai lelaki dan merenungkan keadaan mereka. Saya dapati bahawa sebahagian mereka itu adalah pemurah, namun mereka juga seseorang yang pemarah dan bersikap menjengkelkan. Ada di antaranya yang lemah lembut, namun sangat kedekut. Ada sebahagian yang begitu berani sehingga sanggup memukul dan melukai seseorang, tetapi tidak mengenal kerendahan hati. Ada sebahagian orang yang di dalam dirinya memiliki kerendahan hati sehingga tahap yang terbaik, namun tidak memiliki keberanian, sehingga apabila mendengar tentang taun dan kolera, mereka menjadi sangat takut. Saya tidak katakan bahawa mereka yang tidak berani itu tidak memiliki keimanan, kerana dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum juga ada yang demikian, di mana mereka tidak ada keberanian dan kemampuan untuk berperang. Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepada mereka itu. Akhlak ini ada banyak aspek, dan saya telah menjelaskan mengenainya secara terperinci di dalam syarahan saya sewaktu persidangan agama besar. Setiap orang tidak memiliki akhlak yang menyeluruh dan tidak pula terhindar dari sebarang akhlak. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, daras pada maghrib ini daripada Malfuzat Jilid 1 edisi baru Bahasa Urdu halaman 112 hingga 114. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.